Kerana budi baik seorang lelaki, akhirnya tudung labuh pun tewas. Jika kisah ini disiarkan, terlerai kisah yang disimpan erat bertahun-tahun dalam hidupku. Ini kisah kawan aku sewaktu menuntut di sebuah universiti di barat tanah air. Aku namakan dia sebagai Ina, bukan nama sebenar. Aku cuba ringkaskan cerita, harap semua dapat ambil iktibar. Aku dan Ina menyewa dalam satu bilik sewaktu pengajian. Walaupun beza kos, tapi kami rapat. Kami sering bersama, sering kongsi cerita, keluar makan bersama-sama dan lain-lain lagi. Ina selalu cerita, ada lelaki nak tackle dia. Bukan seorang saja, ramai sebenarnya yang minat pada Ina ni. Ina dah tunang dengan Zaki sewaktu berusia 20 tahun. Ina orangnya berkulit putih, agak cabi, petah berkata-kata dan berani. Sesuailah dengan kos yang diambil ni. Oh ya, dia sangat menjaga aurat. Tudung labuh bidang 60, hand sock, stocking tak pernah miss ya. Kisah bermula apabila suatu hari dia bercerita ada kawan lelaki satu kos PM di Facebook ajak keluar makan. Man namanya. Mereka berjumpa, makan malam bersama berdua di restoran berdekatan rumah. Sejak tu, kerap mereka berhubung di Facebook, WhatsApp. Pernah sampai tak tidur malam, Ina berbual di telefon dengan Man. Man banyak hantar dan ambil Ina di kampus. Bahkan, Ina tidak lagi naik bas macam kami yang lain. Aku banyak kali pesan supaya Ina menjaga batas, namun kerap dibalas. Kami kawan je lah, saling bertukar cerita. Zaki tunang dia pun faham. Aku iakan saja. Hal ni berlanjutan 2-3 bulan. Satu malam hari Sabtu, Ina pulang lambat. Lewat pagi baru dia sampai. Aku terjaga dalam pukul 4.30 pagi terdengar bunyi deruman air orang mandi. Aku buat tak endah, sambung tidur sehingga subuh. Aku tidur lambat malam tadi siapkan assignment. Lepas subuh, apa lagi sambung tidur lah hujung minggu ni. Tak padan dengan anak dara. Menjelang tengah hari, aku bangun dan uruskan diri. Aku terdengar bunyi tangisan tertahan di sebalik selimut. Ina menangis sehingga lepas solat Zuhur, Ina masih tak keluar bilik. Perkara ni menimbulkan pertanyaan ahli rumah yang lain kepadaku. Ina okey tak? Dia kenapa? Biasanya Ina lah yang busy masak itu ini hari weekend. Hari tersebut kami beli luar bungkus semua lauk. Aku masih tak tahu punca Ina mengasingkan diri, tapi tak pula bercerita kelewatan Ina pulang semalam kepada mereka. Tak penting detik hati aku. Di bilik, aku mula memujuk Ina supaya bercakap meluah perasaannya. Dia menggeleng kepala tanda tak mahu. Kerap kali diulang, kau akan benci aku kalau kau tahu. Aku desak Ina dengan macam-macam pujukan dan akhirnya terluah apa yang terbuku di hatinya. Itu pun selepas banyak kali tekaan aku tersasar. Korang mesti dapat tekakan? Yes. Ina ditangkap khalwat dengan Man. Malam tersebut, Man dan Ina keluar makan berdua lagi. Lepas makan, Man pandu kereta ke sebuah tempat. Jam dah menunjukkan pukul 1 pagi. Kawasan tu waktu malam sunyi, apatah lagi tengah malam. Di situ ujian iman bermula apabila Man mula bertanya perasaan Ina padanya. Mula meminta perasaan sayang Ina dibuktikan dengan menyerahkan dirinya. Rupanya pertemuan sebelum ni diorang dah berani ringan-ringan. Waktu dicekup dalam kereta, Ina katanya tudung dah melayang entah ke mana. Tangan si lelaki bak lipan habis meraba dirinya ikut bisikan nafsu. Dia hanya membiarkan dirinya menjadi santapan buas. Malunya dicampak ke lembah paling bawah. Di usia 21, Ina pun tak tahu status dirinya masih dara atau sudah ditebuk. Waktu dicekup oleh 3 polis berusia 20-an dan 30-an, Ina dan Man dibawa ke balai polis. Puas Ina menangis merayu meminta belas. Man diam tak berputik seolah-olah kesalahan Ina sahaja. Malang bertimpa buat Ina apabila dia ke balai polis bukan untuk diambil keterangan. Sebaliknya, sebagai helah untuk dipau oleh mereka. Polis tersebut meminta duit yang banyak dari Man dan Ina. Kalau awak kena tuduhan khalwat, kena bayar 2,000 seorang. Ada rekod nama buruk. Korang student, baik bayar kami. Kita settle cara belakang.
kata salah seorang polis muda tu. Aku bila dengar ni pun dah jadi geram tau. Polis bawa Ina ke bank berdekatan. IC Ina dan Man diambil gambar. Mereka buat ugutan akan mencari Ina dan Man jika perbuatan mereka dilapor. Ina bayar 2,000 guna semua duit PTPTN dan simpanannya. Man sesen pun tak keluar duit atas alasan dia orang foreigner, orang Sudan. Duit beasiswa belum masuk. Malah keretanya juga kata pinjam. Ina ditipu hidup-hidup. Selepas kes tersebut, polis sendiri yang menghantar Ina dan Man kembali ke tempat kejadian menjelang pukul 4.15 pagi. Aku menangis semahunya mendengar pengakuan Ina. Aku jarang menangis sehingga bengkak mata. Allah, aku tak pernah menduga ini terjadi. Lagi-lagi kami semua dari lepasan sekolah agama. Sehari selepas kejadian tu, aku ke farmasi mencari Pastinor. Aku tebalkan muka bertanya kepada ahli farmasi nak cari ubat mencegah kehamilan. Jika Ina hamil, keadaan pasti lebih buruk. Ina minta aku rahsiakan perkara ni dari semua orang termasuk keluarganya. Kejadian berlalu bagai angin lalu kepada orang lain, tetapi tidak kepada tunang Ina. Zaki dapat mengesan perubahan mendadak Ina apabila Ina tidak lagi riuh bercerita dan tiada lagi cerita mengenai Man dalam perbualan mereka. Zaki akhirnya mengetahui kebenaran. Ina cinta setengah mati yang khianati dirinya. Bahkan pengorbanan Zaki tidak sedikit. Zaki beri duit belanja, top up dan sanggup sewa kereta semata-mata mahu berjumpa Ina setiap bulan. Zaki juga tidak mendedahkan aib malam tersebut kepada kedua belah keluarga. Dari cerita Ina, Zaki seorang hufaz Al-Quran. Akhirnya tali pertunangan diputuskan jua. Alasan Zaki mudah, dia belum bersedia berumah tangga. Cincin di tangan Ina, Zaki tak mahu ambil semua. Biarlah jadi kenangan bertanda kepada Ina. Itu kata Zaki. Ketika ini, sekali lagi Ina bagai orang gila menangis siang malam. Tiada kawan yang tahu status dirinya melainkan aku. Ina hilang semuanya kerana one night stand. Hilang Zaki, Man pula lesap bagai parasit sudah tidak berhubung. Hilang duit, malah Ina hilang permata tak berganti harga dirinya. Lepas kejadian tu, Ina giat bekerja part-time bagi mencari duit saku. Tiada lagi hujung minggu di rumah. Sebaliknya, jadualnya penuh dengan kerja part-time di 2-3 tempat. Pukul 11 malam baru nampak muka Ina. Tidur pukul 2-3 pagi menyiapkan assignment. Kini bertahun berlalu. Ina seolah-olah menjadi gadis liar. Dia kembali melayan ramai lelaki. Keluar bersama dengan alasan mencari lelaki seperti Zaki. Teringatkan kisah ini, aku sedih dan insaf atas percaturannya. Bermula tangkap khalwat, polis makan rasuah, akhirnya diri sendiri merana. Satu malam yang disangka indah, habis tergadai semua. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan terkutuk. Beri kami taufik-Mu untuk kekal di jalan-Mu.